harta di merata dunia, bank di seluruh kota di Afrika, dan tidak ada yang berani menyoal selain bisik-bisikkan tidak layak jadi pemimpin di negara ini. Kalau ditangkap pun cepat dilepaskan. Ya. Kerana saya pernah nampak orang yang besar ditangkap. Tapi cukup yakin, kata dalam 3-4 bulan boleh lepas. Maknanya ada andaian bahawa apa yang berlaku seperti mana kejayaan PDRM baru-baru ini dalam kes Dadah. Ratusan ribu telah ditangkap. Siapa? Penagih. Puluhan ribu diambil. Siapa? Ejen-ejen kecil. Tetapi tokoh-tokoh besar yang terlibat membawa dana untung ratusan juta ringgit dan kehilangan kerugian bebanan puluhan bilion ringgit. Kemudian tekanan kepada kerajaan membayar bilion ringgit untuk memulihkan keadaan ini. Itu tidak disentuh. Kalau ditangkap pun cepat dilepaskan. Itu baiknya pengalaman saya di Sungai Buloh. Dan seperti sudah sedia maklum, memang saya lontarkan isu tata kelola rasuah ini yang begitu menyakitkan telinga beberapa kalangan yang tak suka langsung dengar isu tata kelola. Kata dia, Anwar ni tak ada modal lain, tata kelola, tata kelola. Tapi dia lupa bahawa ini punca kita runtuh atau hampir lemah ketimbang negara lain ialah kerana kelemahan tata kelola. Saudara-saudari, saya faham isu ini isu kontroversi kerana setiap kali tindakan diambil, apalagi kalau tindakan itu diambil terhadap tokoh-tokoh besar, ia menjadi kontroversi. Tokoh-tokoh ini punya dana besar, punya pengaruh, punya media sosial, dan tentunya akan mencabar kekuatan yang ada. Sebab itu arahan saya umum kepada SPRM, Jabatan Peguam Negara, atau lembaga hasil dalam negeri, biar ada data, fakta, alasan yang cukup dan kukuh. Dan sekiranya ada, saya tidak peduli kedudukannya, pengaruhnya, dananya, tetapi tindakan tegas harus diambil. Kalau saya sebagai Menteri Keuangan, kemudian saya ada gedung-gedung berbilion ringgit, harta di merata dunia, bank di seluruh kota di Afrika, dan tidak ada yang berani menyoal selain bisik-bisikkan tidak layak jadi pemimpin di negara ini. Kalau mau jadi pemimpin, mesti hadapi dengan apa juga risiko. Ya. Kerana wang dari anak-anak kita dirampas. Belanja sekolah, allowance untuk polis tambahan, allowance untuk pasukan bomba. Semua kita kena teliti secara terperinci. Ini nak naik gaji sedikit untuk pejabat awam. Kena ada mesyuarat. Nak teliti ni berapa boleh naik? RM40, RM60. Orang ini sapu berbilion ringgit, tak ada suara. Dan bukan saya begitu, ada yang pertahankan. Sudahlah, ini dah lama. Orang tu dah tua dah. Ada pula katakan, sudah, mengapa dendam? Saya, KSN tahu di dalam Jemaah Menteri, yang kalau di bawah pentadbiran saya, kalau orang bagi tahu ada satu kes rasuah, percayalah, saya tidak ada tolak ansur sama sekali. Kontrak-kontrak besar, kalau ikut rundingan terus, bocornya itu mencecah berbilion ringgit. Saudara, saya tidak tahu tokoh tambah. Saya ada tanggungjawab untuk pertahankan apa yang saya hujahkan. Bila kita batalkan kontrak rundingan terus, setiap kontrak kita dapat jimat ratusan juta. Sama ada namanya jana wibawa, ketebatan banjir. Sampai bila kita nak biarkan begini? Dan mengapa harus isu seperti ini dipolitikkan? Saudara ada kesetiaan kepada sesiapa, itu masalah saudara.
Saudara kepada minat kepada mana parti, itu soal saudara, pilihan saudara. Tapi tidak boleh bicara soal nilai, soal agama, soal bangsa, soal budaya. Dan pertahankan pengkhianatan kepada bangsa dan agama dan negara. Dan sebab itu, saudara, saya sedia hadapi risiko ini. Kerana tindakan yang lebih keras ini menyebabkan kelompok ini berpakat. Kita tidak boleh gugat pilihan saya. Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau. Jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara.